Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid pada hari ini? Okey, hari ini cikgu nak bimbing awak semua untuk membina ayat berdasarkan kata kerja. Okey, untuk hari ini kita akan menggunakan teknik skop. Nanti cikgu akan tunjukkan. Okey, bagaimana untuk membina ayat berdasarkan teknik skop. Yang pertama, fahamkan dulu apa itu kata kerja. Okey, kata kerja merupakan salah satu golongan kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Okey, apa saja yang kita buat itu merupakan kata kerja. Okey, kita berjalan, kita berlari, kita membaca, kita mengangkat. Okey, itu merupakan kata kerja. Seterusnya, lihat contoh gambar ini. Okey, kalau pada situasi ini, kata kerja yang cikgu pilih ialah pinjam buku. Okey, kata kerjanya ialah pinjam buku. Meminjam buku. Seterusnya, contoh kedua. Untuk situasi ini, kata kerja yang cikgu pilih ialah menyanyi. Jika kamu lihat, dalam situasi ini kita juga boleh pilih kata kerja bermain gitar. Seterusnya, ada gambar seorang wanita sedang, dia buat apa? Dia sedang mengecat. Okey, mengecat itu merupakan kata kerja. Situasi ini pula nampak dua orang sedang buat apa ini? Dia sedang bawa barang. Okay, yang ini kita sebut mengangkat barang. Mengangkat barang. Kata kerjanya ialah mengangkat barang. Bagi situasi seterusnya, kita lihat seorang lelaki sedang buat apa ini? Menempa. Menempa keris. Okey, menempa. Perkataannya ialah menempa. Okey, kita tak cakap dia membuat keris sebab kosakatanya ialah menempa. Okey, untuk membimbing awak semua bina ayat pada hari ini, cikgu akan menggunakan teknik skop. Teknik skop, S-K-O-P. Apa itu S? S ini merupakan subjek atau siapa. K merupakan kata kerja. O merupakan objek. P merupakan peluasan. Peluasan ataupun penerangan mengenai ayat. Kita lihat contoh. Okey, untuk situasi pertama tadi, kita ada skopnya ialah subjek, kata kerja, objek dan peluasan. Subjeknya cikgu tulis Ahmad. Subjeknya Ahmad. Kata kerjanya apa? Meminjam. Objeknya apa? Buku cerita. Peluasan ataupun penerangan mengenai ayatnya apa? Di perpustakaan. Jika kamu ingat SKOP ini, awak buat satu-satu. Subjek awak fikir, subjek dia siapa? Okey, sebab budaknya lelaki, awak letaklah nama lelaki Ahmad. Boleh letak nama lain, Nabil ke, suka hati awak. Okey, kata kerja, kata kerja tu yang penting. Kata kerja yang tadi yang penting Okey, kita pilih meminjam. Okey, awak juga boleh tulis memulangkan buku ke, tak kisah. Tapi cikgu dah buat contoh meminjam. Dia pinjam apa? Objeknya apa? Buku cerita. Okey, penerangan ayat atau peluasan bagi ayat ini di perpustakaan. Okey, jadi ayat awak sudah lengkap. Ahmad meminjam buku cerita di perpustakaan. Kita lihat contoh seterusnya. Ayat yang cikgu bina ialah Sarah sedang menyanyi dengan iringan muzik gitar yang dimainkan oleh Adam. Sarah tadi subjek. Okey, Sarah tadi subjek. Okey, perkataan sedang ni kita diamkan dulu sekejap, nanti cikgu explain. Sarah ini subjek, menyanyi ni kata kerja, iringan muzik gitar. Gitar ini adalah objeknya. Peluasan ayat yang cikgu pilih ialah yang dimainkan oleh Adam. Okey, kalau cikgu tulis Sarah menyanyi. Sarah menyanyi
dengan iringan muzik yang dimainkan oleh Adam pun boleh. Tapi cikgu nak panjangkan ayat, cikgu tambah kata hubung yang sesuai. Kata hubung yang sesuai Okey. Sarah sedang menyanyi dengan iringan muzik gitar yang dimainkan oleh Adam. Jadi nampak ayat kita itu lengkap. Seterusnya, contoh bagi gambar ini, contoh ayatnya. Ini yang cikgu bina. Cikgu Fatin sedang mengecat pagar di Taman Sains Sekolah. Cikgu Fatin ini merupakan siapa atau subjek bagi ayat ini? Sedang ini kata hubung yang sesuai. Mengecat kata kerja tadi. Pagar merupakan objek. Perluasan ayat di Taman Sains Sekolah. Okey. Ingat, perluasan ayat ialah penerangan kita terhadap ayat tersebut. Tapi mesti logik lah. Okey, Cikgu Fatin sedang mengecat pagar. Jangan tulis mengecat pagar di dalam bilik. Contohnya dalam bilik tak ada pagar kan. Okey, jadi kita pilih yang sesuai lah. Dalam gambar ni tadi dia ada tulis Taman Sains. Jadi dia dah memberi gambaran lah. Kerja yang dilakukan ini adalah di Taman Sains. Kita boleh tulis Taman Sains Sekolah. Okey, bagi contoh yang keempat, cikgu tulis Farid membantu. Okey. Membantu mengangkat barang. Cikgu Siti. Objek ni boleh jadi orang juga. Okey, objek ni boleh jadi orang juga. Cikgu Siti ke bilik guru. Ini perluasan ayat. Okey, subjek siapa ni? Farid. Membantu ini adalah kata yang sesuai untuk cikgu sambung dengan kata kerja kat sebelah dia ni. Okey, Farid membantu mengangkat barang Cikgu Siti ke bilik guru. Okey, itu ayat yang keempat. Contoh Okey, yang kelima. Ayat yang kelima, contoh yang terakhir lah. Pak Atan sedang menempa. Okey, Pak Atan tadi siapa ataupun subjek bagi ayat. Sedang kata hubung. Menempa kata kerja. Objeknya ialah keris. Perluasan ayat yang cikgu pilih ialah yang ditempah oleh pelanggannya. Okey. Ini adalah ayat yang penuh. Pak Atan sedang menempa keris yang ditempah oleh pelanggannya. Ingat, cikgu dah beri 5 contoh bagaimana membina ayat menggunakan skop. Sini cikgu ulang semula tips bina ayat. Ingat skop. Subjek atau siapa untuk S. K pula ialah kata kerja. O ialah objek. P ialah perluasan. Okey, kalau kamu cuba catatkan skop ini sebelum kamu bina ayat, ayat kamu akan jadi lengkap. Ayat akan jadi lengkap. Okey, untuk kita yang baru belajar membina ayat, skop ini sangat membantu. Okey, awak perlu banyakkan membaca untuk penguasaan kosakata. Okey. Macam contoh tadi perkataan menempa. Okey, menempa. Ramai orang tak tahu. Bukan membuat keris. Perkataannya bukan membuat keris, tapi menempa keris. Menempa keris. Jadi bagaimana kita nak dapat kosakata tersebut? Kita kena rajin membaca. Rujuk juga kamus. Banyakkan membaca. Dan yang seterusnya, kamu perlu banyak buat latih to be. Okey, ingat. Setakat dengar, tengok, tapi tak buat apa-apa, tak membantu. Okey, mesti buat latih to be. Apa tu latih to be? Latih to be merupakan latihan yang berulang-ulang. Okey, kita dah belajar. Lepas ni, cikgu nak awak buat latihan dalam lembaran kerja yang cikgu beri. Okey, awak kena bina ayat. Nanti cikgu akan edarkan lembaran kerja dalam grup kamu. Cikgu ucapkan kepada semua murid, semoga berjaya. Dan terima kasih sebab kamu meluangkan masa untuk belajar bersama-sama cikgu dalam PDPR kita pada hari ini. Cikgu doakan semua murid dapat menguasai kemahiran yang kita belajar pada hari ini. Semoga kita semua menjadi manusia yang cemerlang dunia dan juga akhirat. Terima kasih semua.